Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini semua umat Islam di seluruh dunia menyambut kedatangan 1 Syawal dengan seruan takbir dan tahmid sebagai tanda kesyukuran dan kemenangan bagi kita semua kerana telah berjaya menempuh satu ujian, iaitu menunaikan kewajipan berpuasa Ramadan selama sebulan dengan penuh kesabaran dan ketaatan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Idul Fitri merupakan suatu anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam setelah sebulan berpuasa. Ini bersesuaian dengan Islam sebagai agama fitrah, di mana 1 Syawal umat Islam akan kembali kepada fitrah seolah-olah diri mereka bersih seumpama bayi yang baru dilahirkan kerana menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunat yang lain seperti salat tarawih, bertadarus Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berdoa dan sebagainya dengan penuh keinsafan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua akan dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang lalu. Di samping itu, tidak ada yang lebih menggembirakan kita semua apabila puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita tambahkan lagi kegembiraan tersebut dengan ucapan pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat sunat hari raya, bersedekah, mengeratkan hubungan silaturahim melalui amalan ziarah dan sebagainya. Inilah pengisian penting di hari raya, dan inilah juga yang dimaksudkan dengan kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Ditambah lagi kegembiraan dengan janji pahala daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang menghidupkan hari raya dengan amalan sunat dan menghindari dari melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam kegembiraan menyambut 1 Syawal, kita umat Islam sepatutnya menyambut dan menghayati dengan 2 keadaan. Keadaan pertama ialah kegembiraan kerana telah berjaya mengharungi ujian dan tarbiyah Ramadan dengan jayanya, serta berpeluang merayakan kejayaan tersebut pada hari ini. Manakala keadaan yang kedua ialah
kesedihan kerana berlalunya bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan, serta belum pasti lagi kita akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Maka diharapkan dengan penghayatan ini semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah-indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah, dan janganlah pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Selain itu, diharapkan dengan kedatangan Syawal serta berlalunya Ramadan bersama-sama proses tarbiyah mampu menjadi bekalan bagi menghadapi bulan-bulan yang seterusnya. Gunakanlah segala hasil tarbiyah Ramadan untuk menyemarakkan lagi semangat beribadah dan bermujahadah. Pastikan kita sentiasa berterusan mengunjungi masjid-masjid dan surau-surau untuk menunaikan solat berjemaah, mengikuti kelas-kelas pengajian, bertadarus Al-Quran dan amalan-amalan kebajikan sehingga dapat membentuk diri dan umat Islam yang mantap iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan diperolehi pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, gema takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan bersama-sama meyakinkan kepada kita semua bahawa umat Islam mampu bersatu dan kembali berada di bawah satu panji Islam, menyembah Allah yang satu, membaca dan mengamalkan Al-Quran yang satu, dan melupakan seketika soal perbezaan pendapat dan pandangan. Masing-masing bergembira menyambut kedatangan hari yang berbahagia ini. Setelah sebulan mereka menahan godaan nafsu semasa menunaikan ibadah puasa. Islam telah mensyariatkan kepada kita semua agar menyambut hari raya mengikut peraturan sebagaimana yang ditetapkan. Semoga hari raya yang kita sambut menjadi ibadat yang mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Islam juga menganjurkan umatnya agar mengambil kesempatan di hari raya ini untuk memupuk perasaan kasih mesra antara satu sama yang lain. Lebih-lebih lagi kepada ibu bapa, kaum keluarga, jiran tetangga, sahabat handai dan masyarakat yang ada di sekeliling kita tanpa mengira kedudukan, fahaman dan usia. Di samping mengambil kesempatan di hari yang mulia ini untuk bermaaf-maafan, mengucapkan selamat sejahtera antara satu sama lain dan sebagainya yang mungkin jarang sekali dapat kita lakukan di masa-masa yang lain di luar musim perayaan seumpama ini. Selain itu, etika berhari raya seperti yang dianjurkan di dalam Islam hendaklah dipatuhi di antaranya. Yang pertama, sentiasa menghidupkan amalan bertakbir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam dan pagi hari raya. Mengamalkan budaya ziarah
Yang kedua, mengamalkan budaya ziarah menziarahi bagi mengeratkan hubungan silaturahim dan bermaaf-maafan antara satu sama yang lain. Yang ketiga, menggalakkan amalan bersedekah kepada golongan yang memerlukan bagi menggembirakan hati mereka. Yang keempat, memakai pakaian yang baru, cantik dan bersih. Yang kelima, mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Oleh yang demikian, alangkah ruginya serta amat duka cita sekiranya terdapat di kalangan umat Islam pada hari ini yang meraihkan hari raya tanpa mengikut panduan yang digariskan oleh Islam. Di antaranya ialah seperti lalai dengan hiburan sehingga lupa untuk bertakbir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan pembaziran dalam berbelanja sehingga menyebabkan terpaksa menanggung hutang dan sebagainya. Lebih malang lagi jika hari raya disambut dengan aktiviti maksiat dan mungkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keseronokan kita meraihkan hari raya, satu aspek yang tidak kurang pentingnya untuk dihayati ialah menyambutnya dengan cara yang sederhana, terutamanya dalam kegairahan kita membuat persiapan perbelanjaan yang melibatkan kos penyediaan kuih-muih, mengadakan perbelanjaan yang lebih selepas 1 Syawal dan sebagainya. Walaupun kita disunatkan berhias dan bergembira pada hari raya, tetapi ia bukan bermakna kita boleh berlebih-lebihan melampaui batas kemampuan diri. Sebaliknya, kita perlu bersederhana dan berbelanja mengikut kadar kemampuan masing-masing. Janganlah kita terlalu mengikut kehendak hawa nafsu dengan sikap ingin menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah sehingga kita sanggup berhutang, yang akhirnya kita dibebani hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Perbuatan ini sebenarnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Maksudnya, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan harta dengan boros dan melampau-lampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Akhirnya, bersempena pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersihkan jiwa dengan kembali kepada fitrah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Selain itu, kita juga hendaklah mengawasi diri dan keluarga kita dari perkara-perkara yang melalaikan, kerana ianya boleh mencacatkan suasana menyambut hari raya berdasarkan tuntutan Islam, serta sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul dalam satu perhimpunan besar sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berjaya melaksanakan perintahnya. Idul Fitri mengingatkan kita kepada nikmat agama Islam yang menghimpunkan hati kita dalam persaudaraan umat yang kukuh. Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama meneruskan azam dan tekad untuk tetap berada di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang sejati dengan melakukan amalan ziarah menziarahi dan bermaafan di hari raya ini agar kemesraan terus berkekalan. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum." Maksudnya, dan demi nyawaku dalam genggamannya, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman sepenuhnya, dan kamu tidak beriman sehingga kamu sayang menyayangi antara kamu. Apakah kamu suka aku tunjukkan sesuatu yang mana jika kamu membuatnya nescaya kamu akan berkasih sayang? Ia adalah memberi salam di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam merayakan hari yang mulia ini, marilah kita raikan kegembiraan dengan cara yang sederhana, terutamanya dalam menjamu selera. Ketika memenuhi jemputan rumah terbuka dengan pelbagai hidangan, kuih muih dan minuman yang disediakan untuk para tetamu menjamu selera, maka dalam kemeriahan tersebut kita hendaklah berpada-pada dalam menjamah hidangan, makan sekadar yang sesuai dengan keperluan kita. Kemungkinan banyak tempat atau rumah yang perlu kita ziarahi pada hari tersebut, maka makan secara sederhana akan membantu kita selesa sepanjang perjalanan. Sesungguhnya keseronokan kita menyambut hari raya dengan berkunjung ke rumah saudara mara dan rakan taulan, menghadiri rumah terbuka dan sebagainya, perlulah dibatasi oleh landas syarak. Perlulah dibatasi oleh landasan syarak, yang mana di mana pergaulan lelaki dan perempuan mestilah terkawal. Batas aurat hendaklah selari dengan tuntutan Islam. Pakaian yang menjolok mata dan tidak selari dengan kehendak Islam hendaklah dihindari, dan hiburan melampau perlu dijauhi. Dan pada kebiasaannya di hari raya ini,
ramai kanak-kanak akan mendapat duit raya yang diberi oleh ibu bapa, sahabat handai, ahli keluarga dan sebagainya. Bagi ibu bapa yang prihatin, kita hendaklah memberi nasihat kepada anak-anak supaya tidak membelanjakan wang tersebut sesuka hati dan membeli barangan yang tidak berfaedah. Sesungguhnya perbelanjaan yang paling baik ialah yang bersederhana. Alangkah mulianya jika setiap kita lebih mengutamakan kepada pendidikan dan kebajikan anak-anak dalam merancang perbelanjaan. Ini adalah kerana mereka adalah harta yang paling berharga bagi kita, kerana ianya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, hari raya adalah merupakan hari ibadah. Maka kita hendaklah berusaha supaya kegembiraan dalam berhari raya tidak sesekali bercampur aduk dengan perkara-perkara berbentuk maksiat serta pembaziran, kerana ia amat bertentangan dengan ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, akhirnya setelah bergembira merayakan Aidil Fitri, sama-samalah kita setelah bergembira merayakan Aidil Fitri, sama-samalah pula kita teruskan semangat Ramadan yang tertanam di jiwa dengan melaksanakan puasa sunat di bulan Syawal sebagaimana yang dituntut kepada kita melakukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahr." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati wal qarabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan ke atas pemerintah-pemerintah kami dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah menjalankan hukum hakammu dengan kebenaran dan keadilan, terutama kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri dan negara kami. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah-memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya daripada bencana dan bahaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.